Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam topik 4, iaitu di bawah tajuk kelok penawaran wang, keseimbangan kadar bunga, serta kesan perubahan permintaan wang dan kesan perubahan penawaran wang dalam keseimbangan kadar bunga. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, kelok penawaran wang. Penawaran wang di dalam sesebuah ekonomi dikawal oleh Bank Pusat. Okey. Oleh sebab itu, bentuk kelok penawaran wang adalah menegak atau tidak anjal sempurna. Jadi kelok penawaran wang adalah berbentuk begini ya, tidak anjal sempurna. Okey. Maksudnya di sini apapun berlaku, keloknya adalah tetap begini. Tidak anjal sempurna kerana ia dikawal oleh Bank Pusat. Okay, kita lihat pula apakah dia kadar bunga keseimbangan. Keseimbangan adalah berlaku apabila dua kelok bersilang. Okay, kelok yang bersilang tersebut adalah kelok permintaan wang dan kelok penawaran wang. Okay, jadi persilangan ini ya. Kelok penawaran wang, kelok permintaan wang dan bersilang di sini. Iaitu pada titik E. Jadi pada titik E ini berlaku keseimbangan pasaran kadar bunga. Di mana kadar bunga adalah pada RO dan kuantiti wang yang diminta adalah pada M0. Okey, kita lihat. Sekiranya pada R2, apa yang berlaku? Iaitu penawaran wang di sini dan permintaan wang di sini. Apa yang berlaku? Berlaku lebihan penawaran wang. Okey, apabila berlaku lebihan penawaran wang, maka kadar bunga akan turun pada titik keseimbangan. Iaitu pada kadar bunga RO dan kuantiti wang M0. Okey, sekiranya kadar bunga R1. Okey, apa berlaku pada kadar bunga R1? Di sini kita lihat berlaku lebihan permintaan wang. Apabila berlaku lebihan permintaan wang, kadar bunga akan naik sehingga ke titik keseimbangan pada RO dan M0. Ya, pada R1 tadi kita pada lebihan permintaan wang tadi kita tengok di sini M1 kuantiti wang yang diminta. Okey, jadi berlaku lebihan permintaan wang, kadar bunga akan naik. Dan titik keseimbangan berlaku pada E1. Okey. Kita lihat seterusnya. Kesan perubahan permintaan wang, money demand atau DM sama je ya. Okey, sebab dirajah DM. Okey. Terhadap kadar bunga. Okey, kita lihat kesan perubahan permintaan wang terhadap kadar bunga. Kita andaikan penawaran wang adalah tetap. Hanya kelok permintaan sahaja yang bergerak. Okey. Keseimbangan asal kita lihat pada E0. Iaitu permintaan wang pada DM0. Atau MD0. Okey. Kemudian kita andaikan apabila kelok permintaan bertambah ataupun berkurang, bertambah ke atas, berkurang ke bawah. Dengan andaian kelok penawaran tetap. Okey, apabila bertambah, apa berlaku pada kadar bunga? Kadar bunga akan meningkat. Okey, kalau berkurang, apa berlaku kepada kadar bunga? Kadar bunga akan menurun. Dan permintaan wang di sini adalah tetap. Hanya yang berubah adalah kadar bunga. Okey, itu kita andaikan kelok penawarannya adalah tetap
dan yang bergerak ke kanan atau ke kiri adalah kita panggil perubahan MD, perubahan permintaan wang. Okey, kita lihat pula kesan perubahan penawaran. Kesan perubahan penawaran wang terhadap keseimbangan kadar bunga. Kalau tadi kita andaikan penawaran wang tetap, tetapi kali ini kita andaikan permintaan wang pula yang tetap. Okay, penawaran wang berubah. Sama ada bertambah ke kanan atau berkurang ke kiri. Okey, kita lihat ya. Keseimbangan asal pada EO, iaitu DM ataupun MD, permintaan wang di sini, bertemu dengan SM atau MS ya. Pada titik E0 pada kadar bunga R0. Kuantiti wang adalah M0. Okey, kita andaikan berlaku pengurangan wang. Pengurangan wang berlaku ke kiri ya. Okey, bila ke kiri maksudnya keseimbangan baru adalah pada E1. Okey, kita lihat apa yang berlaku. R1. Kadar bunga pada R1. Kadar bunga telah meningkat. Okey, kuantiti wang yang diminta berkurang. Okey. Apabila penawaran wang bertambah, iaitu ke kanan, maka kita lihat keseimbangan pada titik E2. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Kadar bunga telah jatuh dari R0 ke R2. Okey, ini penawaran bertambah. Kita andaikan lagi penawaran bertambah lagi. Bertambah dalam keadaan perangkap kecairan, iaitu permintaan wang sudah berada dalam keadaan anjal sempurna. Maksudnya dia tidak lagi seperti ini ya, macam ini, tidak anjal. Dia sudah berada di sini, tahap kecairan. Di mana di sini kadar bunga sudah tidak lagi menurun. Sebaliknya dia tetap di sinilah. Okey, pada E3 kadar bunga R2. Dalam keadaan ini, keadaan di mana ekonomi dalam keadaan lembap. Berlaku perangkap kecairan di mana kadar bunga sudah tidak berubah, namun kuantiti wang yang diminta bertambah. Ya, cuma kadar bunga tidak bertambah. Okey, kita lihat dia punya huraian macam mana. Okey, keseimbangan asal pada titik EO apabila MDO sama dengan MSO. Jadi di sini MD di sini tidak kita andaikan dia sebagai tetap. Okey. Okey, ini yang asal. Kemudian pada kadar bunga R0. Okey, diandaikan penawaran wang berkurang. Kelo MS akan beralih ke kiri. Tadi kita andaikan MS1. Jadi keseimbangan baru tercapai pada titik E1 di mana MD sama dengan MS1. Keseimbangan kadar bunga naik dari R0 ke R1. Okey, sebaliknya jika penawaran wang bertambah, kelo MS beralih ke kanan, iaitu pada MS2. Di mana keseimbangan baru dicapai pada titik E2, iaitu persilangan MD sama dengan MS2. Jadi keseimbangan kadar bunga jatuh R0 ke R2. Okey, itu kita cuba huraikan. Okey, kita lihat. Kesimpulannya, perubahan penawaran wang hanya akan memberi kesan kepada kadar bunga sekiranya ekonomi belum berada pada tahap perangkap kecairan. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini. Cikgu beri huraian dan penerangan. Diharap pelajar dapat memahaminya. Okey, kita
Jumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.